Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم نلتقي مرة أخرى مع أستاذة نزيرة في الدروس اللغة العربية. كيف حالكم جميعا؟ Apa khabar semua? Arju lakum lisihati wal afiyah. Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat. في هذا الأسبوع سندرس الوحدة الثالثة أسماء الإشارة yakni kata ganti nama tunjuk. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk Asmaul Isyarah, iaitu kata ganti nama tunjuk. Hal antum musta'idun? Hayya nadrus. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mempelajari apa itu isim isyarah, kita kena mengenal dulu ta'rifu ismil isyarah, iaitu pengertian kata ganti nama tunjuk. Okey, apa dia? Okey, ismu al-isyarah huwa ma yadullu ala syai'in muayyan sawa'un min al-ashya' aw al-ashkhas aw al-amakin. Okey, apa dia dalam bahasa Melayu dia? Okey, maksudnya kata ganti nama tunjuk ialah menunjukkan panggilan ganti untuk menunjukkan benda atau manusia atau tempat. Okey, seperti yang saya highlightkan warna merah ini. Okey, ismul al-isyarah, kata ganti nama tunjuk. Dia mengkhususkan kepada al-ashya', yakni benda, atau al-ashkhas, iaitu manusia, atau al-amakin, yakni tempat. So secara kesimpulannya, isim isyarah ini menerangkan berkaitan tentang benda, manusia ataupun tempat. Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya. Okey, dalam slide ini, okey, ismul isyarah, kata ganti nama tunjuk. Okey, dia terdapat beberapa bahagian. Dua bahagian ya. Yang pertama, lil qari, yakni lil qari yang dekat. Yang kedua, lil ba'id, iaitu yang jauh. Mesti kamu akan tanya, apa itu Saza? Berkaitan dengan yang dekat, iaitu yang ataupun yang jauh, lil qari atau lil ba'id. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Nanti kita akan mengetahui dengan lebih lanjut. Okey, sebelum tu Saza nak nanti sila salin nota ini dan hafal ya. Di dalam buku tulis. Okey, dalam slide ini kita akan mempelajari dengan lebih lanjut, iaitu berkaitan dengan isim isyarah, iaitu apa dia? Lil qarib. Kan ada dua bahagian tadi. Yang pertama lil qarib ataupun lil ba'id. Okey, lil qarib iaitu yang dekat. Mesti kamu tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan yang dekat itu Ustazah? Okey, dalam isim isyarah iaitu kata ganti tunjuk, kata ganti nama tunjuk, mestilah kita menunjukkan sesuatu yang tiga perkara yang kita lihat balik pengertian tadi. Mestilah menunjukkan itu adalah manusia ataupun objek ataupun tempat. Okey, dengan erti kata mudah, tiga-tiga perkara ini kita melihat kedudukan dia, sama ada menunjukkan kedudukan tersebut adalah dekat ataupun jauh. Okey, dalam kategori lil qari ini, seperti mana yang kamu sudah ketahui, mestilah kita kena bezakan sama ada ia adalah lil muzakkar atau lil muannas, iaitu lelaki ataupun perempuan. Okey, kita lihat kumpulan lil muzakkar. Apa dia? Okey, lihat yang pertama iaitu kata tunjuk berkaitan dengan hadza. Hadza yakni ini. Yang kedua, kata tunjuk hadzani, iaitu mereka berdua ini. Yang ketiga, haulai, mereka ini. Okey, kalau kita lihat balik, ketiga-tiga kategori ini adalah kategori muzakkar. Tetapi kita kena ingat, ketiga-tiga ini juga merupakan isim isyarah, iaitu kata tunjuk lil qari yang menunjukkan
objek ataupun nama ataupun tempat itu sama ada mestilah duduk dalam keadaan yang dekat lil qarib, bukan lil ba'id. Lil ba'id kita tengok slide yang nanti. Okey, lihat pula golongan lil muannas. Apa golongan lil muannas? Okey, iaitu yang pertama, hadhihi. Hadhihi dalam bahasa Melayu iaitu ini. Yang kedua, hatani au hatani, iaitu mereka berdua ini. Yang ketiga, haulai, iaitu mereka ini. Okey, kalau kita lihat balik, lil qarib ada dua golongan iaitu lil muzakkar dan lil muannas. So, secara kesimpulannya, terdapat perbezaan di sini iaitu lil muzakkar dan lil muannas. Tetapi isim isyarah dia dalam kumpulan lil qarib iaitu yang dekat. Okey, nanti kita akan lihat kaedah dia, bagaimana kita nak tahu cara menggunakan isim isyarah untuk lil qarib. Begitu juga isim isyarah untuk lil muzakkar dan isim isyarah untuk lil muannas. Okey. Okey, dalam slide ini kita akan mempelajari dengan lebih detail berkaitan dengan lil qarib. Seperti mana yang kita sudah faham, lil qarib itu adalah keadaan ataupun sesuatu perkara itu yang hampir dengan kita, yang dekat dengan kita, tapi kita menggunakan isim isyarah. Okey, kita lihat yang pertama, contoh yang pertama. Okey, kalau kamu lihat, ini adalah menunjukkan seorang lelaki mufrad dan ini menunjukkan seorang perempuan mufradah. Okey, kalau kamu lihat seorang lelaki dan seorang perempuan ini, yang mana kedudukan dia adalah yang mesti hampir dengan kamu, yang dekat dengan kamu. Okey, sebab itulah dia menggunakan isim isyarah iaitu hadha. Hadha untuk ini untuk lelaki, seorang lelaki. Ataupun hadhihi menunjukkan ini seorang perempuan. Betul tak? Mestilah hadza dan hadhi ini kedudukan seseorang itu yang hampir dengan kamu. Sebab itulah kita menggunakan isim isyarah iaitu hadza dan hadhi. Okey, kalau kamu lihat balik, cuba kamu baca perkataan itu. Hadza tilmidun mujtahidun. Ini tilmidun menunjukkan seorang lelaki, mujtahidun yang rajin. Maksudnya adalah ini seorang lelaki yang rajin. Kamu mengatakan bahawa seorang lelaki ini yang hampir dengan kamu, yang dekat dengan kamu. Sebab itulah kita menggunakan isim isyarah hadza. Okey, begitu juga dengan perempuan. Hadhihi tilmizatun mujtahidatun. Ini tilmizatun, seorang perempuan ataupun seorang pelajar perempuan yang rajin. Menyatakan bahawa kamu hampir dengan seorang perempuan ini. Okey, mestilah kita menggunakan isim isyarah hadhihi. Okey, sebab apa kita menggunakan isim isyarah hadza dan hadhi? Okey, hadza sudah semestinya untuk lelaki, seorang lelaki. Hadhi sudah semestinya untuk seorang perempuan. Okey, macam mana kita nak kenal seorang lelaki? Tanda seorang lelaki. Okey, sudah semestinya tanda untuk mengenal seorang lelaki, perkataan yang selepas isim isyarah itu tidak ada apa-apa penambahan huruf. Bermakna perkataan itu adalah perkataan yang asal. Tilmizun mujtahidun. Okey, cuba kamu lihat pula kalau kedudukan dia adalah muannas. Kalau muannas kita mesti menggunakan hadhi. Muannas untuk seorang. Muannas seorang perempuan. Dan kita mestilah menggunakan perkataan ta marbutah. Hurufnya ta marbutah. Tilmizatun mujtahidatun. Okey, seorang perempuan yang rajin. Sebab itu kita menggunakan hadhi. Okey, itu cara kita nak mengenal tanda untuk hadza dan hadhi. Okey, kita lihat pula gambar yang kedua. Okay, kalau kamu lihat gambar yang kedua ini menunjukkan adalah musanna muzakkar, menunjukkan dua orang lelaki. Okey. Begitu juga dengan musanna muannas, menunjukkan dua orang perempuan. Okey. Cuba kamu baca perkataan tersebut dahulu. Hadzani tilmizani mujtahidani. Okey, yang mana yang menunjukkan dua ini isim isyarah yang menunjukkan dua orang sudah semestinya adalah hadzani, iaitu dua orang lelaki. Tilmizani, dua orang pelajar lelaki. Mujtahidani, yang rajin. Okey, begitu juga dengan
musanna muannas, dua orang perempuan, kamu lihat kita menggunakan hatani. Hatani adalah isim isyarah untuk dua orang perempuan, iaitu musanna muannas. Tilmizatani mujtahidatani, dua orang pelajar perempuan yang rajin. Okey, macam mana kalau kita nak kenal dua orang lelaki ini? Okey, dua orang lelaki ini, tanda dia, baris dia, huruf dia, mestilah kita akan melihat hurufnya adalah ni, alif nun dan alif nun. Alif nun ini menunjukkan dua orang lelaki, musanna muzakkar. Dan kalau kita nak kenal pula tanda untuk dua orang perempuan, huruf dia adalah ta alif nun, ta alif nun, menunjukkan dua orang perempuan. Maka hadhani untuk dua orang lelaki yang menunjukkan isim isyarah, hadhani mereka berdua. Mereka berdua untuk dua orang lelaki. Hatani menunjukkan mereka berdua untuk dua orang perempuan. Okey? Dan selepas itu kita nak kena tanda dia macam ni yang saya bulatkan ini. Okey? Okey, kita lihat pula contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, okey, mari kita baca. Okey, bacaannya okey, contoh ayatnya adalah haula'i talamizu mujtahiduna. Okey, haula'i ini menunjukkan mereka, talamis pelajar-pelajar lelaki yang rajin, mujtahiduna yang rajin. Dan begitu juga dengan jamak muannas untuk ramai perempuan, haula'i tilmizatun mujtahidatun. Mereka ini pelajar-pelajar perempuan yang rajin. Okey, macam mana kita nak bezakan dia sama ada jamak muzakkar ataupun jamak muannas? Okey, sebelum tu kita kenal dulu. Jamak muzakkar untuk ramai lelaki dan jamak muannas untuk ramai perempuan. Okey, kalau kamu lihat isim isyarah adalah perkataan yang sama digunakannya, haula'i dan haula'i. Haula'i untuk kegunaan jamak muzakkar dan haula'i untuk jamak muannas. Okey, kita lihat pula tanda ataupun macam mana kita nak kenal huruf untuk penggunaan isim isyarah haula'i. Okey, seperti mana yang kamu tahu, kalau jamak muzakkar, kalau kita nak lihat untuk ramai lelaki, mestilah ada baris waw nun ni, mestilah ada huruf waw nun, dan perkataan dia adalah menunjukkan jamak talamis ataupun mujtahiduna, iaitu huruf waw nun. Okey, ini untuk jamak muzakkar untuk ramai lelaki. Dan begitu juga dengan jamak muannas. Okey, jamak muannas, kalau kita nak kenal tanda untuk haula'i isim isyarah, mestilah ada huruf alif ta dan alif ta. Ini menunjukkan jamak muannas. Okey, boleh faham? Okey, sebagai kesimpulannya, lil qarib ini adalah menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita. Tak kisahlah yang hampir dengan kita, tetapi kita menggunakan isim isyarah, iaitu kata tunjuk yang berkaitan dengan hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula'i. Okey, secara ringkasnya, hadza untuk seorang lelaki dan hadhi untuk seorang perempuan, dan hadzani untuk dua orang lelaki dan hatani untuk menunjukkan dua orang perempuan. Begitu juga dengan haula'i. Haula'i perkataan isim isyarah yang sama tetapi golongan yang berbeza. Haula'i untuk jamak muzakkar untuk ramai lelaki dan haula'i untuk jamak muannas untuk ramai perempuan. Okey? Okey, kalau kita lihat pula slide ini berkaitan dengan isim isyarah untuk lil ba'id, iaitu kata ganti nama tunjuk untuk yang jauh. Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi. Tadi kita belajar lil qarib, isim isyarah yang menunjukkan kedudukan itu adalah dekat. Sekarang kita belajar kedudukan yang jauh, iaitu berkaitan dengan isim isyarah, iaitu kata ganti nama tunjuk. Okey, kita lihat ya. Okey, sama juga macam lil qarib, lil ba'id pun sama, mestilah ada dua perbezaan, iaitu lil muzakkar dan lil muannas, sama ada untuk lelaki ataupun perempuan. Okey, kita lihat golongan untuk lil muzakkar. Okey, ada tiga, iaitu yang pertama zalika, ini. Yang kedua zanika, mereka berdua ini. Yang ketiga ulaika, mereka ini. Okey, kalau kita lihat balik, tiga perkataan ini menunjukkan kata tunjuk, iaitu isim isyarah. Yang mana
kedudukan isim isyarah ini, tiga perkataan ini menunjukkan sesuatu objek ataupun seseorang ataupun benda ataupun tempat yang duduk jauh dengan kita. Sebab itu dinamakan golongan lil ba'id. Zalika, zanika, ulaika. Golongan lil ba'id bagi lil muzakkar untuk lelaki. Okey, kita lihat pula untuk golongan lil muannas. Okey, yang pertama tilka, kedua tanika, ketiga ulaika. Okey, kalau kita lihat balik, ketiga-tiga perkataan ini menunjukkan isim isyarah. Okey, isim isyarah golongan lil muannas untuk perempuan. Tetapi mestilah dia adalah bahagian lil ba'id. Yang mana ketiga-tiga perkataan ini adalah isim isyarah yang menunjukkan kedudukan sesuatu itu yang jauh daripada kita. Sebab itulah dinamakan lil ba'id, yang jauh. Okey, secara kesimpulannya, bahagian isim isyarah untuk lil ba'id ini tidak semestinya untuk al-ashkhas, iaitu manusia. Dia juga boleh jadi untuk al-asya, iaitu benda, ataupun al-amakin, ataupun tempat. Okey, tapi di dalam kumpulan ini kita akan belajar berkaitan dengan manusia. Sebab itulah kalau kamu lihat, maksud perkataan ini adalah untuk manusia. Ini zalika, zanika, mereka berdua ini. Yang ketiga ulaika, mereka ini. Ini adalah bagi kumpulan lil muzakkar. Dan kedua lil muannas, tilka ini, tanika, mereka berdua ini, ulaika, mereka ini. Kalau kamu lihat kedua-dua golongan isim isyarah ini ada perbezaan, sama ada dia menunjukkan untuk lelaki lil muzakkar ataupun lil muannas. Tetapi golongan yang sama adalah lil ba'id untuk isim isyarah, iaitu kata-kata nama tunjuk untuk yang jauh. Okey? Okey, dalam slide ini kita akan mempelajari kaedah ataupun cara lil ba'id, iaitu yang jauh, yang mana kedudukan yang kita nak tahu bagaimana keadaan sesuatu perkataan isim isyarah itu kita menggunakan dalam kaedah lil ba'id, okey, untuk kedudukan yang jauh. Kita tengok gambar yang pertama. Okey, kalau kamu lihat balik gambar ini menunjukkan, kamu bayangkan ini adalah kamu ingin menunjukkan kepada seseorang, okey, yang mana kamu menunjukkan seseorang ini adalah seseorang lelaki. Okey, mestilah dia adalah mufrad. Okey, mufrad untuk lelaki, seorang lelaki. Kalau kamu lihat balik, kedudukan dia adalah jauh daripada kamu. Sebab itulah kita menggunakan golongan lil ba'id, iaitu yang jauh. Okey, seseorang ini menunjukkan yang jauh daripada kamu. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Zalika muslimun salihun. Okey, zalika menunjukkan adalah ini. Muslimun adalah lelaki, seorang lelaki muslim yang soleh. Okey, sebab apa kita gunakan zalika? Sebab kalau kamu lihat kedudukan kamu dengan lelaki yang muslim ini, lelaki Islam ini adalah jauh daripada kamu. Sebab itu kamu menggunakan zalika. Zalika golongan lil ba'id. Ingat, golongan lil ba'id. Tetapi zalika ini juga mestilah digunakan untuk seorang lelaki, iaitu mufrad. Okey, tidak boleh gunakan untuk muannas. Okey, kalau kamu lihat kat sini, sudah semestinya zalika untuk seorang lelaki. Kamu lihat ada ke ta marbutah? Tidak ada sama sekali, kan? Sebab itu dia menggunakan untuk lelaki. Okey, seorang lelaki, mufrad muzakkar. Okay, kita lihat pula gambar yang kedua. Okey, kalau kamu lihat pula gambar yang kedua ini berkaitan dengan musanna muzakkar. Ma makna musanna muzakkar? Musanna yakni dua, muzakkar untuk lelaki. Dua orang lelaki. Kamu lihat ini adalah kamu ingin menunjukkan kepada dua orang lelaki ini yang mana kedudukan adalah jauh daripada kamu. Okey. Contoh ayatnya adalah, kamu lihat ya. Zanika muslimani salihani. Okey, kenapa kita menggunakan isim isyarah zanika? Sebab zanika ini adalah untuk golongan lil ba'id. Okey, seperti mana yang saya jelaskan tadi adalah gambar ini menunjukkan kamu
ingin menunjukkan kepada dua orang lelaki Islam ini yang jauh daripada kamu. Sebab itu kamu menggunakan dzalika. Okey. Formula yang seterusnya, kalau kamu ingin mengenal tanda untuk dua orang. Ingat, dua orang mestilah ada alif nun. Dua orang mestilah menunjukkan ada huruf alif nun. Ingat, alif nun ini untuk lelaki, iaitu dua orang lelaki. Sebab itulah kalau kamu lihat dalam gambar ini adalah dua orang lelaki. Sebab itulah menggunakan huruf alif nun. Muslimani, salihani. Okey? Kita lihat pula gambar yang ketiga. Okey, gambar ketiga ini adalah menunjukkan jamak muzakkar, menunjukkan ramai lelaki. Yang mana ramai lelaki? Sudah semestinya ini kan. 3 orang lelaki yang mana kedudukan itu adalah jauh daripada kamu. Ini kamu, jauh daripada kamu. Kamu ingin menunjukkan 3 orang lelaki ini. Okey, contoh ayatnya adalah Ulaika muslimuna salihuna. Ulaika ini adalah menunjukkan isim isyarah, dalam bahasa Melayu dia adalah mereka. Muslimuna adalah lelaki Islam. Okey, lelaki Islam yang ramai. Okey, lelaki Islam yang ramai. Salihuna, yang soleh. Okey, sudah semestinya isim isyarah itu adalah ulaika. Okay, ulaika ini adalah isim isyarah. Sebab apa kita menggunakan ulaika? Sebab kalau kamu lihat ini, kedudukan kamu ini jauh daripada kedudukan 3 orang lelaki yang kamu ingin tunjukkan kepada 3 orang lelaki ini. Okey? Sebab itu menggunakan ulaika dalam golongan apa? Sudah semestinya dalam golongan lil ba'id. Ulaika untuk golongan lil ba'id. Okey. Macam mana kita nak kenal pula tanda untuk jamak ni, jamak muzakkar. Okey, untuk ramai lelaki. Ingat, kalau kita nak kenal untuk ramai lelaki, mestilah ada huruf waw nun. Waw nun menunjukkan ramai lelaki. Okey, huruf waw nun menunjukkan ramai lelaki. Ini adalah tanda dia. Kalau kamu lihat balik tadi, kalau mufrad tidak ada apa-apa sebarang tanda. Tak ada apa-apa sebarang tanda. Perkataan yang asal. Tetapi bila dia jadi dua orang, tambah alif nun, iaitu dua orang lelaki. Begitu juga dengan jamak muzakkar. Kalau kita nak menunjukkan ramai lelaki, mestilah huruf waw nun dan waw nun. Dan seperti biasa, kita kena letakkan apa? Iaitu isim isyarah zalika untuk seorang lelaki. Zanika untuk dua orang lelaki. Ulaika untuk menunjukkan ramai lelaki. Okey. Ketiga-tiga perkara ini ataupun ketiga-tiga perkataan isim isyarah ini mestilah menunjukkan muzakkar, iaitu lelaki. Lelaki dan lelaki. Zalika lelaki, zanika lelaki, ulaika lelaki. Cuma yang membezakannya adalah bilangan, sama ada seorang, mufrad ataupun menunjukkan musanna, dua orang ataupun jamak. Okey, golongan ini adalah golongan lelaki lil muzakkar, tetapi dalam bahagian isim isyarah iaitu lil ba'id, yang jauh. Okey, kalau kamu lihat ini adalah kedudukan yang jauh. Betul tak? Kedudukan yang jauh daripada kamu, kedudukan yang jauh daripada kamu. Sebab itulah digunakan sebagai lil ba'id. Okey, kita tengok pula golongan lil muannas. Okey, kamu lihat pula gambar ini. Kalau kamu lihat, ini adalah kamu, okey, pelajar perempuan, ingin menunjukkan kepada seseorang perempuan yang mana kedudukan ini adalah jauh daripada kamu. Okey, mufradat. Mufradat menunjukkan seorang perempuan. Okey, kita lihat contoh perkataan dia. Okey. Tilka muslimatun jamilatun. Okey, kalau kamu lihat perkataan tilka ini adalah isim isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan adalah perempuan. Okey. Maksud dia adalah ini. Tilka menunjukkan ini. Ini tilka isim isyarah. Muslimatun.
seorang perempuan jamilah yang cantik. Kamu ingin mengatakan kepada seseorang perempuan ini adalah cantik. Ini seorang perempuan yang cantik. Okey. Kalau kamu nak kenal tanda dia adalah, mestilah perkataan tersebut adalah perkataan yang asal. Tidak ada sama sekali penambahan apa-apa. Okey. Ingat, kalau muannas, mestilah ada ta marbutah. Mestilah ada tar marbutah. Okay, kita lihat pula gambar yang kedua. Okey, kalau kamu lihat pula gambar yang kedua ini menunjukkan adalah musanna muannas. Kenapa dinamakan musanna muannas? Okey. Sebab musanna muannas menunjukkan dua orang perempuan. Okey, ini kamu ingin mengatakan kepada seseorang ini adalah dua orang perempuan. Okey, kita tengok contoh perkataan dia. Perkataan dia adalah tanika muslimatani jamilatani. Okey. Sudah semestinya tanika ini menunjukkan adalah isim isyarah. Kenapa dinamakan isim isyarah? Sebab tanika ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, iaitu maksudnya adalah mereka berdua. Yang mana kita nak katakan mereka berdua ini sudah semestinya adalah mereka berdua ini seorang perempuan Islam, dua orang perempuan Islam yang cantik. Betul tak? Kamu nak cakap dua orang perempuan ini adalah cantik kan? Sebab itu kita menggunakan tanika. Kita menggunakan tanika ini sebab dia adalah musannah. Tanika untuk musanna, muannas untuk dua orang perempuan. Okay, kita lihat pula gambar yang ketiga. Okey, perbezaan untuk gambar yang ketiga pula adalah jamak muannas. Jamak muannas adalah untuk 3 orang ataupun lebih ataupun untuk ramai perempuan. Sebab itulah dinamakan jamak muannas. Kalau kamu lihat kedudukan kamu dengan perempuan ini adalah jauh. Sebab itu dinamakan lil ba'id. Okay, kita tengok contoh dia. Sebagai contoh perkataan dia adalah ulaika muslimatun. Okay, nak cakap mereka ini adalah perempuan Islam. Kan? Okay. Kenapa kita menggunakan perkataan ulaika? Sebab ulaika ini untuk kegunaan jamak mu'annas. Untuk ramai perempuan. Dan ulaika ini sudah semestinya adalah isim isyarah. Yang mana di bawah bahagian lil ba'id. Yang jauh. Yang mana yang jauh daripada kamu. Okay? Macam mana kalau kita nak kenal juga tanda jamak muannas? Mestilah ada alif ta. Alif ta ini menunjukkan jamak muannas. Okey, macam tu juga tilka. Tilka seperti mana yang saya jelaskan, tanda dia mestilah ada ta marbutah. Macam ni juga tanika. Tanika ni juga mestilah ada ta alif nun. Ta alif nun menunjukkan dua orang perempuan. Kalau ulaika mestilah tanda alif ta untuk ramai perempuan. Okay, secara kesimpulannya dalam slide ini kita nak mengenal kedudukan itu yang jauh daripada kita dengan menggunakan isim isyarah. Maka berakhirlah pengajian kita pada hari ini, sesi pengajian online. Ustazah harap kamu diberikan kemudahan dan kefahaman untuk memahaminya. Okey, kita berjumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.